Krisis yang berlaku dekat Sri Lanka adalah satu topik yang sangat-sangat menarik untuk dibincangkan. Mana tak menariknya guys? Pertama, baru-baru ni Istana Presiden Sri Lanka dikunjungi ribuan rakyat Sri Lanka. Bukan diorang nak datang raya korban tau, tapi diorang protes dengan kerajaan Sri Lanka yang gagal menguruskan negara Sri Lanka. Yang kedua, yang ni lagi best guys. Diorang semua ni dekat Sri Lanka tak puas hati dengan Presiden dan juga Perdana Menteri Sri Lanka. Sebab apa? Sebab mereka berdua ni melantik dari kalangan family diorang je untuk mengurus takbir Sri Lanka. Maksudnya menteri-menteri dekat dalam Sri Lanka tu kebanyakannya datang daripada satu family. Yang membuatkan diorang pening, negara Sri Lanka ni negara siapa sebenarnya? Negara bapak dia ke? So video kali ni kita nak sembang pasal Sri Lanka, krisis yang berlaku dekat Sri Lanka. Let's bebil the story. Apa sebenarnya yang berlaku dekat Sri Lanka guys? Untuk pengetahuan korang, negara Sri Lanka ni dia dah bankrupt. Dia dah tak ada duit guys. Bukan takat tak ada duit je. Keperluan asas macam makanan, ubat-ubatan, minyak, gas, semua berkurang secara mendadak. Lepas tu guys, semua harga barang yang ada dekat Sri Lanka tu melambung-lambung naik dia sampai tak masuk akal. Dan situasi ni membuatkan rakyat Sri Lanka hidup dalam keadaan yang sangat menderita sekarang ni. Akibat daripada tekanan hidup yang dihadapi oleh diorang ni, hampir ke semua rakyat Sri Lanka protes dia punya government. Dan presiden kepada kerajaan Sri Lanka ni nama dia Gotabaya Rajapaksa. Weh guys, bukan sikit tau kacau bilau yang berlaku dekat Sri Lanka weh. Sampai ada yang mati kot dalam rusuhan dekat Sri Lanka tu. Pada masa sekarang ni yang rusuhan berlaku dekat Sri Lanka tu, siapa-siapa sahaja yang sokong government Sri Lanka tu memang mati lah, kena tibai dengan orang yang anti kepada government. Semua benda ni berlaku atas dua faktor utama. Yang pertama adalah rasuah, dan yang kedua pula pengaruh keadaan ekonomi sekarang ni yang sangat-sangat tak stable. Sedia maklum kan? Kita sekarang ni dalam tempoh inflasi. Semua negara terkesan dekat dalam dunia ni, termasuklah Sri Lanka. Kita sembanglah dulu pasal rasuah yang berlaku dekat Sri Lanka guys. Besar sangat ke rasuah yang berlaku dekat sana tu sampaikan negara tu boleh run up macam tu? Nak cerita pasal benda ni, kita kena tahu dulu pasal family Rajapaksa, which is pemerintah yang ada dekat sana. Klan Rajapaksa ni dia dah dominate Sri Lanka punya pemerintahan kerajaan dekat-dekat 20 tahun dah. Pada tahun 2005 sampailah tahun 2015, Mahinda Rajapaksa dia jadi presiden dekat Sri Lanka. Dan masa dalam pemerintahan dia guys, dia banyak gila bagi projek-projek kerajaan ni dekat dia punya sanak saudara, dekat dia punya family guys. Selepas daripada tahun 2015, adalah seorang lelaki yang bernama Sirisena jadi presiden kat sana. Tapi si Sirisena ni dia datang daripada opposition party. Pada tahun 2019, kuasa presiden tu jatuh balik dekat Rajapaksa punya family. Dan kali ni adik Mahinda Rajapaksa pula jadi presiden kepada Sri Lanka. Nama adik dia Gotabaya Rajapaksa. Bila Gotabaya jadi presiden, dia lantik pula abang dia yang pernah jadi presiden ni, Mahinda Rajapaksa, untuk menjadi Perdana Menteri Sri Lanka. Tak cukup dengan tu guys, diorang berdua ni lantik adik-beradik dia yang lain untuk pegang jawatan menteri dekat dalam kerajaan Sri Lanka. Sampai kan mentua, menantu, sepupu, sepapat, habis semua duduk dekat dalam kerajaan Sri Lanka tu guys. So bila family diorang je yang pegang jawatan-jawatan besar dekat dalam kerajaan Sri Lanka, berlakulah aktiviti rasuah yang tak terkawal dekat dalam kerajaan tu guys. Semua projek kerajaan habis bagi dekat family diorang je. Mana tak jahanam kan negara macam tu? Dah boleh tukar dah nama negara Sri Lanka tu kepada negara Rajapaksa, sebab banyak sangatlah dia punya anak beranak duduk dekat situ. So bila benda ni berlaku, secara tak langsung kuasa otoriti tu hilang dalam sistem demokratik dekat Sri Lanka, sebab habis semua dikuasai oleh diorang punya clan sahaja guys. Kita sembang pula sebab yang kedua, which is ekonomi. Negara Sri Lanka ni adalah negara yang lebih banyak import daripada eksport. So bila lebih banyak import daripada eksport, secara tak langsung diorang banyak pakai mata wang negara luar. Dan nak cukupkan duit diorang tu untuk beli barang-barang import ni guys, Sri Lanka dia pinjam duit dengan negara-negara besar, negara-negara yang boleh bagi dekat dia duit untuk pinjam. Salah satu negara yang dipinjam adalah China. Dia punya pinjam dengan China ni sampaikan hutang dia mencecah more than 50
bilion. Daripada 50 bilion tu, 27 bilion hutang dia kena bayar ataupun langsaikan sebelum tahun 2027. Tambahan pula, kerajaan dia buat gila pula guys. Bila Gotabaya naik jadi presiden pada tahun 2019, dia tunaikan janji dia kepada rakyat Sri Lanka. Apa janji dia? Dia janji kalau dia menang, dia akan potong peratusan cukai yang ada dekat Sri Lanka tu. Maksudnya rakyat Sri Lanka punya cukai dikurangkan. Diorang tak payah bayar cukai yang tinggi, diorang kena bayar cukai tapi rendah. Nampak macam bagus tau sebab dia tunaikan manifesto kan. Baguslah sangat kan. Tapi impact dia, government Sri Lanka tak dapat duit. Mana ada datang duit? Sebab apa? Peratusan cukai jadi rendah. Dan benda ni mengurangkan hampir 25% daripada revenue negara dia sendiri guys. Kenapa Gotabaya buat macam tu? Sedangkan dia tahu benda tu akan mengurangkan revenue negara dia. Sebab apa lagi tak lain dan tak bukan, dia nak menang pilihan raya lah guys. So dia buatlah satu polisi yang bersifat populis. Inilah bahayanya kalau kerajaan buat satu keputusan yang populis daripada buat satu keputusan berdasarkan kajian yang mendalam. Lepas tu kegilaan kerajaan Rajapaksa ni berterusan guys. Dalam satu malam, kerajaan Sri Lanka mengeluarkan polisi yang mana sektor pertanian dia convert 100% pakai organik. Maksudnya dekat sini tak ada baja chemical langsung digunakan dalam sektor pertanian. Kesan dia, productivity dalam sektor pertanian menurun secara mendadak. Itulah punca food security dekat Sri Lanka jahanam teruk guys. Persoalan dia sekarang ni, kenapa dia ubah polisi pergi ke bahan organik? Jawapan dia mudah je. Nak kayakan adik-beradik dia yang jadi menteri dekat atas sana tu. Mungkin ada dalam family diorang yang toke untuk supply bahan-bahan organik untuk pertanian ni. So that's why dia buat macam tu. Sudah jatuh ditipu tangga pula rakyat Sri Lanka. Dah lah hutang negara banyak, duit negara tinggal sikit, harga barang makin naik, datang pula pandemik guys. Itulah yang hancur lebur Sri Lanka jadi tu. So sekarang ni guys, ada dua masalah besar dekat Sri Lanka. Yang pertama, hutang semakin banyak sampaikan duit reserve government diorang habis lah. Dan yang kedua pula, supply makanan tak cukup. Sebabnya kenapa? Satu, produktiviti pertanian diorang makin kurang. Dan yang kedua, kerajaan tak ada duit untuk import barang-barang asas daripada luar. So sekarang ni, untuk selesaikan masalah, Sri Lanka perlukan cash untuk stablekan dia punya ekonomi balik. Dan harapan terakhir mereka tentunya IMF, International Monetary Fund. Pinjam duit lah dengan IMF. Tapi IMF tak bagi duit dekat Sri Lanka sekarang ni sebab Sri Lanka dalam keadaan tak ada kestabilan politik. Untuk fix ketidakstabilan politik ni, Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa tadi tu, dia letak jawatan. Lepas tu Gotabaya Rajapaksa, presiden tadi tu, lantik Ranil jadi Perdana Menteri pula. Ranil ni dia datang daripada opposition party, maksudnya pembangkang. Dan Gotabaya dia plan dia lantik pembangkang jadi Perdana Menteri ni sebab dia nak buat unity government. Government yang ada pembangkang dan juga kerajaan bersama-sama untuk membangunkan negara. Tapi last-last apa yang jadi? Kena scam kot dia ni dengan opposition party members. Diorang tak nak bekerjasama langsung dengan kerajaan Sri Lanka, melainkan Gotabaya Rajapaksa tu turun dari jawatan presiden. Bila rancangan unity government tu gagal, IMF tak nak bagilah dia pinjam duit. Sebab apa? Tak ada kestabilan politik. Lepas tu apa jadi dengan ekonomi Sri Lanka? Teruk makin jahanam Disebabkan semua benda ni, rakyat Sri Lanka jadi marah, yang mana akhirnya berlakulah kekicauan seperti mana yang kita tahu yang sedang berlaku dekat negara Sri Lanka sekarang ni guys. Okey guys, secara ringkas dan juga padat, itulah yang berlaku di negara Sri Lanka sekarang ni. Ada persoalan yang timbul. Lepas Sri Lanka, negara mana pula yang akan jadi macam tu? Kita doalah sama-sama guys agar negara kita ni dijauhkan daripada benda-benda yang macam ni. That's all for this time. Jangan lupa untuk komen pendapat korang, share video ni kalau ia boleh memberikan maklumat tambahan kepada orang lain. Lastly, jangan lupa untuk like dan juga subscribe Babel Story guys. I see you at the next video. Aku Ismi. Assalamualaikum. Ciao.